Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mulakan majlis ilmu kita pada malam ini, sama-sama kita buka dengan baca awal kita Nabil Karim wa ala alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Yang saya hormati dan Jerusalem selaku pengurusi Masjid Raudatul Jannah Taman Damai Jaya, serta tuan kuasanya yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah.
Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita dapat menunaikan ibadah kepadanya, iaitu menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Moga-moga nikmat sembahyang yang kita lakukan ini berterusan sampailah kita meninggalkan alam ini, insya-Allah. Dan pada malam ini kita masih lagi membicarakan tentang mafhum dan bentuk ibadah, yang mana belum kita selesai lagi membicarakannya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a fi daraini. Mafhum dan bentuk ibadah, sebagaimana kita ketahui sebelum ini tentang pengertian ibadah, iaitu apa? Aqsa ghayatil khusyu' wal khudu', puncak ketundukan dan merendah diri. Itulah yang diberi maksud berkaitan tentang makna ibadah, ataupun memberi maksud yang lain, ibadah itu setinggi-tinggi penghinaan diri. Dan insyaAllah pada malam ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyambung berkaitan tentang bentuk ibadah. Sebenarnya terlalu banyak contoh perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan seharian. Kita rujuk di buku surat 68. Kita sambung tuan-tuan berkaitan tentang tajuk ini, mafhum dan bentuk ibadah. Terlalu banyak contoh perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan seharian yang disertai dengan ketundukan dan perasaan dan patuh seorang anak kepada ibu bapanya. Ini dia, sikap tunduk dan patuh seorang anak kepada ibu bapanya. Ini memang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tunduk, maknanya Allah Taala tuntut kepada kita supaya kita patuh kepada kedua ibu bapa, hormat kepada kedua ibu bapa. Inilah saranan, inilah perkara yang dilakukan oleh kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita kena hormat ayah kita, kita kena hormat ibu bapa kita, kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Jangan pula kita langgar, tuan-tuan. Dan perkara ini berlaku daripada zaman dulu. Di zaman Bani Israel pun sama juga. Allah Ta'ala perintahkan kepada Bani Israel agar menghormati kedua ibu bapa. Ini dia. Yang lain tuan-tuan apa dia? Murid kepada gurunya, patuh seorang murid kepada gurunya. Nampak gurunya dia hormat, disantuni. Ini dia, sebagaimana yang berlaku kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Satu waktu, satu ketika tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sedang mengajar kuliahnya. Tiba-tiba seorang Arab Badui lalu di hadapannya. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Lalu Imam Syafi'i bangun dan menyantuni gurunya itu. Orang Arab Badui macam mana tuan-tuan? Arab Badui maknanya pakainya masya-Allah. Anak muridnya tertanya-tanya siapa dia itu. Kata Imam Syafi'i, itu guru aku. Maknanya tunduk hormat Imam Syafi'i kepada gurunya yang berstatus sebagai orang Badui. Badui ni maksudnya apa tuan-tuan? Orang ulu lah. Kalau kita ni orang ulu lah. Orang nak kata kampung tak ulu sungguh. Apa ya istilahnya? Ini sama apa istilah orang ulu ni? Macam nak kata orang asli pun macam itulah tuan-tuan. Minta maaf. Ini dia. Kenapa Imam Syafi'i menghormatinya, menyantuni tuan-tuan? Kerana ilmu orang Badui tersebut. Semasa menyempurnakan kitabnya, ada satu persoalan yang Imam Syafi'i tidak dapat selesaikan. Iaitu apa? Mungkin saya pernah cakap di sini.
iaitu berkaitan tentang nak bezakan anjing yang dewasa dengan anjing yang belum dewasa. Itu ya tuan-tuan. Maka jawapannya tak ada temu, tak jumpa tuan-tuan. Ya. Bagaimana diselesaikan? Maka dia dapat melalui daripada siapa? Orang Badui. Nak bezakan anjing yang dewasa bagaimana dengan yang belum dewasa? Kalau dewasa, maka diangkatkan kakinya semasa dia buang air kecil, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok anjing kalau dipancut, kakinya naik ke tak? Kalau kakinya naik, maknanya itu dah dewasa. Tapi kalau belum naikkan kakinya, maknanya itu belum dewasa lagi. Maknanya belum balik, tuan-tuan. Kalau kita tu istilahnya begitu. Tak percaya tuan-tuan tengoklah. Tengok anjing tu kalau buang air kecil. Buang air kecil lah tuan-tuan. Dipancut di mana? Saya tengok perhati tuan-tuan. Kita kadang-kadang je lah. Kadang-kadang anjing tu ada menilau sana sini. Dia pergi cari tiang tuan-tuan. Tengok apa dia buat kat tiang tu. Dia buang. Tapi kadang-kadang ada orang macam tu juga. Ada orang juga macam tu tuan-tuan. Kalau saya cakap macam tu marah tuan-tuan. Ada tak ada perasaan malu tuan-tuan. Di khalayak ramai pula tu. Masya Allah. Malulah kita. Parking tepi, dia pergi kat situ selama je, Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Seterusnya, sikap tunduk dan patuh seorang anak kepada ibu bapanya, murid kepada gurunya tidak boleh dianggap ibadahnya, maksudnya menyembah kepada mereka. Tak pun tuan-tuan. Kita sekadar hormat, sekadar menyantuni, memuliakan. Bukan maknanya kita menyembah mereka, tidak. Yang kedua, contoh yang kedua, sujud malaikat kepada Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apabila Allah Subhanahu wa taala nak mencipta Adam alaihissalam, maka di kalangan para malaikat protes kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kenapa nak ciptakan Adam ini? Kan mereka ini golongan perosak, tuan-tuan. Merosakkan dunia ini. Itu dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Akhirnya malaikat patuh akan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih mengetahui? Engkau lebih mengetahui ataupun aku yang lebih mengetahui? Akhirnya mereka patuh. Maksudnya para malaikat setuju menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk sujud kepada Adam. Maksudnya apa tuan-tuan? Penghormatan, ta'zim. Bukan beribadah menyembah kepada Adam, tidak. Allah Ta'ala suruh perintahkan kepada malaikat, bukan memberi maksud menyembah, tetapi ta'zim, menghormat, penghormatan, memuliakan. Sebab beza kita dengan malaikat, beza tuan-tuan. Kadang-kadang kita punya iman lebih hebat daripada malaikat. Itu beza. Sebab kita ada akal, kita ada nafsu. Berbeza malaikat. Malaikat suruh sujud je. Dia tak ada halangan tuan-tuan. Kalau kita suruh sujud, berapa lama nak sujud dia, mam? Kan kita, mam, contohlah kita nak, jom tuan-tuan kita solat hajat. Ini kan dah mulalah diarahkan sujud hajat kembali. Berapa lama nak sujud tu? Dia sujud yang terakhir tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Contohlah, kata imam kita sujud setengah jam, boleh? Kau seorang imam sujud lama, kita orang mufarakah. Kita tuan-tuan, manusia ni ada dia punya tahapnya. Ada masanya. Ada yang boleh bertahan lama,
Ada yang sangat sekejap. Tengoklah contoh sembahyang tuan-tuan. Ya Allah, lamanya masjid ni sembahyang. Cari masjid lain, cari masjid lain tuan-tuan. Kempen betul-betul. Baik, jom kita sembahyang kat masjid sana tu. Kenapa? Cepat sungguh. Cepat habis. Cepat habis kita boleh getas dia kata. Oh, Masya Allah. Itu contoh tuan-tuan. Ya. Ketiga tuan-tuan, sujud kedua-dua ibu bapa dan saudara Nabi Yusuf alaihissalam kepada baginda. Ya, maknanya mak, ibu ayah Nabi Allah Yusuf serta saudara-saudara Nabi Yusuf. Sujud maksud di sini apa ni? Bukanlah beribadah, bukanlah menyembah kepada Nabi Yusuf, sekadar penghormatan, memuliakan. Itu dia. Ya. Keempat, suruhan agar anak merendahkan diri kepada ibu bapa. Ya, bukanlah beribadah menyembah kepada kedua-duanya. Macam kita lalu depan ni, lalu depan, kita tundukkan kita punya tubuh badan kita. Hari ini budaya ini dah mula dipinggirkan. Ya, jangankan kita, anak-anak kita pun. Sebab apa? Tidak diajar. Ya, tak diajar tuan-tuan. Kadang-kadang terima kasih pun tak nak tuan-tuan. Contohlah, Cik Isyam bagi anak saya satu, contohlah, hadiah lah tuan-tuan. Kadang-kadang anak ni tuan-tuan tak cakap pun. Cakap pun terima kasih. Kalau ayah tu dapat depan matanya, nampak depan mata anak tu terima hadiah, bapaknya pun sama juga, diam aja. Patutnya cakap dengan anak, cakap dengan orang yang beri tu, terima kasih. Itu dia. Ini kita dengan bapak-bapak sekali, dia orang tak tahu dia. Ya. Patutnya begitu, tanda terima kasih kita. Kalau dengan manusia pun kita tidak berterima kasih, apatah lagi dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah kita berterima kasih dengan Allah? Berapa kali kita terima kasih dengan Allah? Ini dia. Ya. Dengan manusia pun banyak, lagi dah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai suami ada sebut terima kasih dengan isteri kita? Ada? Alhamdulillah kalau ada tuan-tuan. Kalau tak ada, gaji jalan ada, gaji jalan. Ada ganggu, ada alhamdulillah. Dia dah masak, terima kasih yang masakkan tengah hari ni sedap sungguh. Sedap bang? Sedap. Besok saya masak lagi sedap. Semangat dia tu tak? Cuba tak cakap terima kasih. Kau masak sendirilah besok bang. Pandai kau lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu tuan-tuan, kadang-kadang dia pun tak minta dibayar. Ada minta bayar? Si isteri kita dimasakkan, sarapan pagi dia sediakan, baju dia gosokkan, ya. Ada minta dia? Tak ada tuan-tuan. Lepas ni kaum ibu jangan minta pula. Bang, hari ni aku dah masakkan, kena bayar ustaz susu bayar. Sudah. Tidak tuan-tuan, alhamdulillah dia sukarela membantu. Tapi ada isteri minta tuan-tuan. Minta, abang pergi kedai makan bayar. Saya pun nak kena bayar. Masa tu suami dia buat perangai tuan-tuan. Baru dia tahu. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita ajar anak kita tu, insya-Allah generasi seterusnya akan menghormati. Ya. Ini akhlak yang baik. Nabi pun tunjukkan tuan-tuan. Nabi tunjukkan. Contoh tuan-tuan, contoh. Ya. Pernah satu ketika tuan-tuan yang dirahmati Allah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sufiyah binti Huyai radhiyallahu anha, ya, datang menemui Nabi, ya. Datang jumpa Nabi, sembang-sembang, dah selesai sembang, dia pun mohon izin balik, ya. Dia tambat unta je tuan-tuan, tambat unta, ya. Kalau naik unta tu maknanya kalau hari ni pakai Volvo lah tuan-tuan. Ya.
Tambat unta. Ketika nak naik unta tu, dan Sufyah Huyai ketika nak menunggang, menaiki unta, Nabi, ialah pertama Nabi iringi. Kedua, Nabi jadikan peha Nabi itu sebagai tangga, tuan-tuan, untuk dipijak oleh Sufyah. Bayangkan tuan-tuan, tengok. Ni sifat kebaikan yang Nabi tunjuk supaya kita ikut. Ketika nak naik unta, Nabi pegang pinggangnya supaya apa? Jangan jatuh. Tahan tuan-tuan, pijak naik. Maka beredarlah. Kita takkan naik unta, tuan-tuan. Tak. Kita naik apa? Naik kereta. Syam. Cik Syam ada buka pintu. Isteri nak naik kita tu, buka pintu. Masuk yang ada. Ada tapi tak sebut, kan? Malu sebut. Allahu Akbar. Buka, tuan-tuan. Jangan pula besok tuan-tuan buka, isteri tengok je. 30 tahun kahwin tak pernah buat, tuan-tuan. Tengok je. Abang buang terbiat ke bang? Allahu Akbar. Cuba tuan-tuan, cuba kita buat, buka pintu. Terbiat lah dia kata. Tapi lama-lama insya-Allah rasa seronoknya, tuan-tuan, bila dihargai. Itu dia. Itu suami. Empat isteri pula. Kalau tengok baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada masa Nabi berseronok-seronok, bercendera wasih, apa istilahnya, bercendera kasih, cendera wasih pula, kan? Dengan siapa? Dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohlah Nabi bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi akan letakkan kepala Nabi di atas riba anya. Haji Dahlan biasa buat. Belum buat. Contoh tu, apa yang dibuat oleh Aisyah radhiyallahu anha? Dia pegang rambutnya, disikat rambutnya. Rambut Rasulullah Haji Ruslan sepanjang 40 tahun kahwin. Pernah isteri menyikat rambut Haji Ruslan? Itu yang isteri kadang-kadang cakap, macam mana ustaz, aku nak sikat, aku tengok kepala suami aku tengok wajah aku di situ, ustaz. Faham? Allahu Akbar. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tengok. Itu semua contoh-contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah. Kalau kita kaji, kalau kita semak, Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, suruhan agar anak merendahkan diri kepada ibu bapa itu bukanlah beribadah, maksudnya menyembah kepada kedua-duanya. Tidak. Tetapi sebagai penghormatan. Okey, seterusnya. Perintah tawaf dan sa'i bukanlah beribadah menyembah kepada tempat itu. Kita tawaf, tuan-tuan. Lepas tu sa'i. Kita ingat apa sebenarnya? Itu sebenarnya perkara-perkara yang berlaku kepada siapa? Kepada Siti Hajar. Masa kita sa'i, tuan-tuan, ya Allah, macam ini dia punya, daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sukarnya, susahnya. Anak nak minum, pengorbanan seorang ibu, tuan-tuan. Cari dia nak anak menangis. Kalau bapa menangis, pandai-pandai kau lah bang. Kalau anak menangis, tuan-tuan, macam mana kerisauan seorang ibu. Pergi lagi daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, jauh, tuan-tuan. Kita lakukan ibadah sa'i 7 kali, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Melengah satu, melecet nanti, tuan-tuan. Minta maaf. Lepas tu jalan ngengkang ni. Kenapa lain macam ni? Melecet, ustaz. Tengok, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini dia. Ini gambaran kepada kita. Kepayahan. Tapi Allah Ta'ala perintahkan. Bukanlah menyebut kita menyembah tempat itu. Tidak. Tapi sebagai pengajaran kepada kita.
Tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Hajj ayat 29. Seterusnya, perintah menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat solat pun bukanlah beribadah menyembah kepada bekas peninggalan Nabi Ibrahim itu, pun tidak memberi maksud itu. Walaupun ada di kalangan orang bukan Islam, dia kata, engkau pun sama macam kita orang. Dia kata, engkau sembah batu juga. Kita pergi Kaabah tu kan, itu kan batu. Dia kata, tidak. Kalau tak ada Kaabah pun kita tak menyembah ke situ. Ya? Tapi Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada inilah bersatunya. Satu dunia kalau semua setuju tempat yang sama. Ya? Ini dia maksudnya, tuan-tuan. Jangan pula kita beranggapan bahawa perbuatan itu merupakan perbuatan menyembah. Kadang-kadang orang bukan Islam kata, sama kau. Tidak. Tapi bila kita terangkan, oh lain rupanya. Itu akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, perbuatan Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad. Perbuatan Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad. Ini dia batu dari syurga yang asalnya putih melepak, bersih tuan-tuan, dah gelap. Nak tunjukkan kepada kita dosa manusia itu sangat banyak. Ya. Sebab tu dalam kitab Matan Arba'in Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahawa manusia itu terbahagi kepada 3 golongan. Ya. Manusia itu terbahagi kepada 3 golongan. Pertama, tuan-tuan, apa dia? Pertama, manusia yang sentiasa memperolehi pahala. Ini golongan pertama. Manusia yang sentiasa memperolehi pahala. Siapa dia, tuan-tuan? Orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita duduk di rumah Allah, kita ingat Allah Taala, dapat pahala tak? Dapat pahala. Kita solat, dapat pahala tak? Dapat pahala. Ya. Kita melihat kejadian yang Allah Taala cipta. Masya Allah, ingat Allah, hebatnya Allah, dapat pahala. Ya. Kita tengok, ya Allah. Kadang-kadang kita tengok langit, tuan-tuan, ya Allah, indahnya. Itu sentiasa dapat pahala. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, 24 jam itu, tuan-tuan, kalau kita niatkan beramal untuk Allah, maka sentiasa dapat pahala. Ya, bukan kita ibadah tu hanya solat, ya, solat maghrib. Lebih kurang ambil lah 10 minit tu kan, selesai. Ya, bukan. Ya, sepanjang 24 jam sehari semalam tu kan kita lakukan tu, semua kita anggap sebagai ibadah, maka dapat pahala. Tapi kadang-kadang kita niat waktu tertentu sahaja. Kan Allah Subhanahu wa taala dah sebutlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguh sembahyang aku, ibadah aku, hidup matiku kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Itu yang kita insya-Allah sentiasa memperolehi pahala. Adakah kita tergolong di kalangan golongan pertama ini? Kalau seandainya belum lagi, maka kita usahakan. Ya. Golongan yang kedua, apa dia? Manusia yang sentiasa terselamat daripada dosa. Maksudnya apa, tuan-tuan? Terselamat daripada dosa maksudnya apa? Lidahnya selalu dijaga, hatinya dijaga. Kurang cakap. Maksudnya, tuan-tuan, tak banyak cakap. Ya? Cakap perkara yang baik-baik. Ya? Nabi sebut, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka sebutlah, cakaplah perkataan yang baik-baik. Ya? Kalau tak nak cakap, maka diam. Ini dia, tuan-tuan. Golongan yang kedua sentiasa selamat daripada dosa.
Moga-moga kita lah tuan-tuan. Ya. Ni hati-hati juga. Ni tengah kempen sana, kempen sini. Ya. Kita suka sebar luah tuan-tuan. Ni hari ni tak nak cakap. Hari ni telefon pintar tuan-tuan. Duk tafsir pula. Ni kutuk sana. Oh, kau tengok ni ustaz. Allahu Akbar. Dosa yang ada ni pun, ya Allah, tambah lagi dosa tuan-tuan. Ya. Jangan sampai kita seumpama itu. Ya, jadi golongan yang kedua, moga-moga kita juga tuan-tuan terselamat daripada dosa. Bukan lidah saja, malah hati. Kadang-kadang hati pun masalah juga tuan-tuan. Ya, mulut tak cakap tapi hati berkata. Allah Ta'ala bagi tak? Bagi. Ya. Kita biasa tuan-tuan, kita terlalu yakin bila berada di Mekah, bila berada di Madinah tuan-tuan. Allah, takut betul. Ya, takut sungguh. Tapi dekat Malaysia hilang semua tuan-tuan. Hilang. Itu dia. Tapi sebenarnya tuan-tuan, bukan di sana ni, malah sebenarnya di mana-mana pun Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak bagi tunai tuan-tuan. Ya. Janganlah kita rasa kat Mekah je tak tuan-tuan. Ya. Ya, sama ada benda tu baik ataupun sebaliknya. Moga-moga yang kita nak buat semua baik-baiklah. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lepas tu kita perbanyakkan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tuan-tuan yang berlaku di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya. Dia minta perkenan, mohon didoakan. Ini sepasang suami isteri miskin. Ini zaman yang berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam. Suami isteri miskin tuan-tuan. Kata isteri, bang, ya, sesungguhnya Nabi Musa itu boleh berbicara dengan Allah. Cubalah engkau pergi jumpa Nabi Musa, minta supaya kita ni tergolong di kalangan golongan orang yang kaya, orang senang. Isteri tuan-tuan, ya, isteri minta pada suami, kita dah buat macam-macam macam ini juga bang, miskin, ya. Akhirnya suami menerima pandangan si isteri, pergi jumpa Nabi Musa, pergi jumpa. Ya, kita tahu bahawa Nabi Musa boleh berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, bahasa yang digunakan hanya Allah Taala beri kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa diminta oleh si miskin ini, wahai Nabi Allah Musa, kami miskin, boleh tak kau doakan, kau minta dengan Allah supaya agar kami ni jadi orang kaya. Nabi dalam hadis sebut kullu nabiyyin yujab. Setiap nabi kalau dia minta dengan Allah, pasti Allah Taala tunaikan. Kita minta belum tentu dapat Imam Lalan. Belum tentu dapat, minta Allah tak dapat. Ya. Jadi Nabi Musa mohon kepada Allah dan Allah Taala beritahu kepadanya. Ya. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, aku beri dia kaya setahun saja. Setahun tuan-tuan. Maka Nabi Musa mengkhabarkan kepada sepasang suami isteri yang miskin ini, Allah Ta'ala memberitahu kepada aku, kamu diberikan kekayaan selama setahun sahaja. Apa isteri kata? Boleh, kami terima walaupun setahun. Kalau tuan-tuan, setahun aja. Setahun aja aku punya taat dengan Allah, setahun aja dia beri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi isteri kata tak apa bang, setahun pun setahun lah. Yang penting kita kaya. Ya. Maka si isteri dan suami ini, ya, dianugerahkan dalam beberapa hari tuan-tuan kekayaan yang tiba-tiba. Rezeki yang datang tanpa disangka. Kaya tuan, kaya. Ya. Bila dah kaya tuan-tuan, agak-agak macam mana? Kita kalau kaya tuan-tuan lupa. Macam mana tuan-tuan? Covid dah lupa tuan-tuan. Ada buat Halloween lah, apalah. Macam-macam tuan-tuan. Masya Allah. Ingatkan Halloween tu berada di
luar negara, dalam negara pun buat juga. Allahu Akbar. Minta maaf cakap. Dah tak ada dah tuan-tuan. Dulu Allah Ta'ala sekat kita 2 tahun tuan-tuan. Yang paling ketara dalam setahun tu. Aman tuan-tuan. Aman tuan-tuan. Masya Allah. Kali Allah Ta'ala dah buka sekatan, tengok lupa Allah Ta'ala. Hanya dia. Kita jangan lupa pula. Ya? Doa tetap doa. Ada buat arahan. Setiap yang akan datang kena solat hajat, mohon mohon sejahtera bumi Malaysia ni, khusus negeri Johor, banjir dekat sana sini tuan-tuan. Allahu Akbar. Pasir Gudang tuan-tuan, air dah tak ada berapa hari dah. Allahu Akbar. Kawan-kawan telefon, Ustaz, air tak ada, bergebuk tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini ujian semua yang Allah Ta'ala uji. Kita sehari tak ada air pun dah gelisah tuan-tuan. Ini rasa dah 5 hari ke 6 hari tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lalu mereka ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dah beri kekayaan kepada mereka, si isteri kata pada suaminya, suamiku, Allah Ta'ala bagi kita setahun je kaya. Kita jangan lupa pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa nak buat? Kita jamu orang makan, orang miskin. Kita buat, panggil dia orang makan. Tiap-tiap hari dibuat tuan-tuan. Bukan ada berkala, tak. Tiap-tiap hari. Hari ini, esok. Tiap-tiap hari dia menyibukkan dirinya itu dengan memberi, menjamu orang makan, orang-orang susah. Sehingga kan tempoh setahun sudah berakhir. Masuk minggu berikut, masuk minggu ke berikut. Masih lagi kaya tuan-tuan. Kaya lagi. Nabi Musa tengok, makin kaya orang ni. Makin kaya. Nabi Musa mengadu kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, kau kata orang ini hanya diberikan kekayaan setahun sahaja. Tetapi kenapa berterusan dan berterusan? Apa jawab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Aku malu dengan mereka. Sekiranya aku cabut rezeki yang aku berikan kepada mereka, sedangkan rezeki yang aku beri kepada mereka, mereka tidak pernah pun melupakan akan daku. Maksudnya apa? Dia agihkan. Kita sebaliknya tuan-tuan, nak keluar kadang-kadang nak sumbang maulid Nabi tu, nak bagi tak? Bagi tak? Bagi tak? Bagi juga, RM1 bagi. Minta maaf tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini dia. Seterusnya tuan-tuan, golongan yang ketiga iaitu apa? Manusia yang sentiasa binasa. Moga-moga kita bukan tergolong di kalangan manusia golongan yang ketiga. Manusia yang binasa ni apa? Manusia yang sentiasa melakukan kemungkaran, manusia yang sentiasa melakukan maksiat. Moga-moga janganlah kita minta golongan pertama dan golongan yang kedua. Mudah-mudahan tuan-tuan. Ini kadang-kadang minta maaf. Sebagai saya katakan tadi, masa COVID tuan-tuan, ya Allah, doanya bila kena sakit tu makin macam mana doa dia tuan. Ya Allah, dia punya rayuan kepada Allah tuan-tuan. Ya Allah, telefon kawan-kawan, kau doakan aku. Dah selamat semua tuan-tuan. Lupa. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kembali kepada yang ketujuh tadi, perbuatan Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad bukanlah beribadah menyembah kepada batu itu, tidak. Mengambil barakah. Mengambil barakah, memuliakan. Allahu Akbar. Kita belum pernah memasuki syurga, tapi Allah Ta'ala dah beri dah tunjuk batu di syurga. Ini gambaran kepada kita. Kecuali siapa yang nampak lihat? Kecuali Nabi Adam yang pernah hidup di sana. Nabi Sayyidatina Hawa pernah hidup di sana. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun pernah masuk di sana tuan-tuan. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hanya dikhabarkan. Kita hanya dikhabarkan oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya, melalui Al-Quran. Bagi orang yang mempercayainya, maka terus berusaha untuk memperolehinya. Tapi ada yang entah ya entah tidak, tak yakin. Sebagaimana yang pernah berlaku kepada seorang lelaki, seorang sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya, tuan-tuan. Ya, jiran kepada Abu Dujana radhiyallahu anhu. Tak percaya, sedangkan Nabi tawarkan kepadanya, kau bantu jiran engkau ni beri kurma, nescaya Allah Taala akan tumbuhkan, berikan kepada kamu sepohon tamar di dalam syurga yang buahnya lebih hebat daripada buah yang berada di dunia. Apa dia kata? Aku tak yakin. Yang cakap Nabi tu kan. Kalau yang cakap Cik Syam mungkin juga boleh percaya. Yang cakap Nabi pun dia tolak, tuan-tuan. Ini perangai golongan yang tidak mempercayai akan kekuasaan dan pengkhabaran daripada kekasihnya. Ya. Jika semua perbuatan merendahkan diri dan menunjukkan rasa tunduk dikatakan sebagai ibadah, yakni apa? Iaitu ibadah hakiki yang bermaksud menyembah. Ini bermakna bahawa Allah Ta'ala telah memerintahkan orang yang beriman untuk beribadah kepada satu dengan yang lain. Na'udzubillah. Tak pun, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak pun suruh macam tu. Tapi maksudnya memuliakan, menghormati. Sebab tu perlu diselidiki sesuatu perkara itu secara cermat. Bukan terus kita terima tuan. Ini mana syirik ni? Ni tengok dulu macam mana. Itu kadang-kadang kita ni, kita cium hajar Rasulullah. Kadang-kadang kita lakukan tuan. Ini sama macam jangan tuan-tuan. Jangan kita samakan dengan agama yang lain, tidak. Tak sama pun, tuan-tuan. Ya, ini dia. Ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Al-Hamid Al-Husaini dalam bukunya Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah, muka surat 99 menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat sujud di depan Adam sebagai tanda penghormatan dan pemuliaan, sama sekali tidak dapat diartikan bahawa Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat supaya menyembah Adam. Tak pun, tuan-tuan. Wallahualam. Kita bagi laluan untuk azan, lepas tu kita sambung sikit lagi insya-Allah. Wallahualam. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا
innaka la tukhlifu al-mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Daripada jawapan iblis itu, yang ini merujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 61 hingga 62, jelaslah bahawa sujud yang diperintahkan Allah kepadanya bukan penyembahan, melainkan penghormatan atau pemuliaan. Itu dia, hormat kepada Adam. Itu tujuannya tuan-tuan, tak ada lain pun, ya. Tapi yang faham iblis, ya, dia bukan kerana enggan dia tu kerana apa tuan-tuan? Sujud kepada Adam tu kerana dia tu rasa dia tu lebih hebat berbanding dengan Adam. Sebab Adam dicipta daripada tanah, dia dicipta daripada api. Api dengan tanah, siapa yang lebih mulia? Ya, tanah bau busuk dia kata. Kita sebab tu tuan-tuan, bila meninggal dunia kena tanam masuk dalam bumi 7 kaki tuan-tuan. 7 kaki kan? Tengok masuk. Supaya apa? Bau busuknya tidak dirasai. Kalau anda kata tuan-tuan, ya, tidak dilakukan, ya Allah, ya, bangkai binatang yang mati tuan-tuan, kena langgar ke, mati sakit tuan-tuan, baunya pun alhamdulillah, ya, itu pun dah sakit hidung tuan-tuan. Manusia lagi dahsyat, ya. Sebagaimana yang pernah saya lalui tuan-tuan, ya, ketika berada di Mesir, ya. Suatu pelajar Malaysia meninggal dunia, ya, kita uruskan jenazah mereka tuan-tuan. Dikubur sana bukan macam kubur di Malaysia tuan-tuan. Terus tanam, tak ada buka-buka lagi tuan-tuan. Tak ada buka-buka lagi. Tapi di Mesir boleh dibuka tuan-tuan. Dia macam rumah. Bumi tu dikorek, ya. Lepas tu dibuatkan pintu dia. Buka, masuklah. Ada tangga tuan-tuan. Ketika mayat manusia itu nak dimasukkan tuan-tuan, masa nak masukkan, setiap mayat tu kan mengeluarkan bau yang sangat busuk, melekat dekat baju tuan-tuan. Bayangkan. Itu dah letak bukhar. Bukhar ni apa? Bukhur ni apa? Bukhur ni asap. Bukan asap kemenyan tuan-tuan. Apa nama ni istilah ni, Allah SWT, yang dibakar kat masjid-masjid tuan-tuan. Tu yang bau-bauan wangi macam kayu ong tu. Itu pun tidak menghilangkan tuan-tuan. Masya-Allah. Tu dia. Itu saya kata bau busuk manusia yang sangat kuat. Ya. Baju boleh melekat bau tuan-tuan. Itu yang bertahun-tahun yang dalam tuan-tuan. Puluh tahun, ratus tahun. Allahu Akbar. Itu yang memelikkan saya tuan-tuan, satu jenazah, ya, yang lebih berusianya 15 tahun. Tapi tak rosak tuan-tuan. Kain kafannya pun cantik. Masya Allah. Bila ditanya, siapa? Seorang wanita yang meninggal dunia ketika sedang hamil. Yang kedua, dia seorang hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Seorang hafizah, seorang hafiz, hafal Quran. Bayangkan tuan-tuan. Ini dia. Ya. Itu dia. Nak kongsi pengalaman tuan-tuan, ya. Seterusnya, saudara Nabi Yusuf sujud kepadanya bukan berarti mereka menyembah Nabi Yusuf atau mempertuhankannya. Sama sekali bukan. Mereka sujud sebagai tanda penghormatan, pemuliaan dan pengagungan kepadanya sebagai seorang Nabi yang memang layak dihormati, dimuliakan dan diagungkan. Itu dia maksudnya, ya. Bukannya apa-apa, tak, ya. Macamlah tadi ibu kita hormat dia, ya, kita muliakan dia, ya. Kadang-kadang kita cium dia, cium tangan dia tuan-tuan, ya, bukan memberi maksud
nak menyamakan dia tu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sekali tidak. Jadi kalau sujud saja tidak semestinya bererti menyembah atau mempertuhankan sesuatu, apalagi kalau hanya sekadar mencium tangan atau berdiri khidmat di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pergi makam Nabi, kita berdiri kejap tuan-tuan, itu pun kena halau. Ya Hajj, marah semua tu Arab tu. Nah, kita tak faham. Terus di dekat dia halau kita tuan-tuan. Mana ni tak bagi tuan-tuan. Nah, yang faham tu buat tak tahu je. Di dekat baru pergi tuan-tuan. Ya. Sedangkan kita tak ada apa-apa pun. Ya. Tak ada apa-apa pun tuan. Apakah sikap hormat seperti itu dapat dipandang berlebih-lebihan? Apakah kalau kita bersikap hormat, berdiri tegak dan menyebut kepada seseorang ketua negara dengan paduka yang mulia, macam kita jumpa orang yang besar, tuanku, sembah je ke? Tak. Ya. Contoh Perdana Menteri datang, YAB, ya. Tak ada pun tuan-tuan. Itu diperumpamakan, buat analogi. Tak ada benda pun. Hormat. Ya. Orang mulia datang kat masjid, contohlah para habaib datang. Ya Allah, kita muliakan tuan-tuan. Ya. Jangankan para habaib, kadang-kadang tuan-tuan, khazanah yang dibawa, khazanah Nabi yang dibawa tuan-tuan, kita pun hormat. Kalau khazanah itu kita hormat, apatah lagi kalaulah Nabi sendiri yang datang. Allahu akbar. Ya, tapi kita tak hidup sezaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, kalau jumpa Nabi, nak berpisah dengan Nabi, dia tidak akan berpisah begitu saja. Dia akan memastikan kelibat Nabi itu hilang dari pandangan. Barulah Sayyidina Abu Bakar beredar. Itu dia. Itu sifat Sayyidina Abu Bakar. Dia tanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tak beredar? Mungkin aku esok tidak berpeluang lagi nak memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan, tengok macam mana Sayyidina Abu Bakar menyantuni, bagaimana Sayyidina Abu Bakar menghormati, memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesimpulannya tidak ada halangan dalam hal berkaitan apa contoh-contoh yang diberikan dalam kitab ini. Jadi insya-Allah pada siri akan datang kita akan sambung berkaitan tentang dialog, ya, insya-Allah. Wallahu alam. Kita tawakuf tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.